Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang, salam pertemuan dalam program Hamba Ilahi siri yang ke-86 bersama dengan saya Umar Aziz, di mana kita akan membicarakan tentang kitab Al-Azkar Imam Nawawi rahimahullahu taala. Mohon maaf kerana sedikit lewat kita bersiaran pada petang ini kerana masalah kesesakan lalu lintas sedikit tadi. Lalu pada petang ini kita nak sambung daripada muka surat 139. Mohon sahabat-sahabat catatkan di ruang komen muka surat 139. Namun sebelum daripada itu, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan. Ramai sahabat yang komen di ruang komen, namun saya tak sempat nak membaca nama satu persatu apa pun. Waalaikumsalam kepada yang memberi salam dan terima kasih kepada yang mendoakan. Mohon jasa sahabat-sahabat yang belum untuk bantu share, bantu untuk kongsi dan juga bantu untuk sebar luas. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Hari ini kita nak sambung daripada muka surat yang ke 139. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala pada fasal yang baru. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, fasal perselisihan berkaitan kelebihan antara berdiri ataupun sujud. Mana satukah yang lebih afdal? Adakah qiyam itu lebih afdal ataupun sujud itu lebih afdal? Maka mana satukah lebih afdal? Maka ini perbincangan pada petang ini. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, para ulama berbeza pendapat mengenai mana yang lebih afdal, yang lebih baik antara sujud atau berdiri dalam solat. Manakah yang lagi afdal? Dan ini memang menjadi perbezaan pendapat bukan sahaja di kalangan para ulama mazhab Syafi'i, namun selain daripada para ulama mazhab Syafi'i juga. Lalu dalam di antara para ulama mazhab Syafi'i juga ada perbezaan pendapat. Namun mazhab Imam Syafi'i yang muktamad adalah berdiri lebih baik, berdiri lebih afdal. Maksudnya tulul qiyam, memanjangkan berdiri ketika mana solat itu lagi afdal daripada banyaknya sujud ketika mana solat. Okey, di manakah datangnya perbezaan pendapat ini? Datangnya perbezaan pendapat ini kita nampak jelas untuk seseorang yang mana contohnya dia ada tempoh untuk solat 30 minit. Dia ada tempoh untuk solat 30 minit. Lalu adakah tempoh solat 30 minit pada waktu itu untuk solat contohnya 2 rakaat sepanjang 30 minit dengan dia memanjangkan qiyam, pada waktu itu dia membaca surah yang panjang, ayat yang panjang. Adakah 2 rakaat untuk tempoh 30 minit adalah lebih afdal ataupun nak memperbanyakkan sujud? Lalu pada waktu itu dalam tempoh 30 minit contohnya dia solat 10 rakaat, nak panjangkan solat kerana nak panjangkan bacaan itu lagi afdal, ataupun pada waktu itu pendekkan berdiri kerana afdalnya memperbanyakkan sujud lalu solat banyak rakaat. Mana satukah lagi afdal? Dalam mazhab Syafi'i muktamadnya, kata Imam Nawawi seperti mana yang kita baca
panjangnya berdiri lagi afdal. Lalu 2 rakaat itu lagi afdal berbanding dengan 10 rakaat yang dibaca pendek padanya. Ini daripada sudut afdal, daripada sudut sah ataupun apa diterima, semua diterima apabila cukup rukun dan juga syarat. Kata Imam Nawawi, mazhab Imam Syafi'i mengatakan berdiri adalah lebih afdal, tulul qunut ataupun tulul qiyam. Dasarnya, apakah dalil untuk mazhab Syafi'i? Adalah sabda Nabi SAW yang ada dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Lalu hadis ini bukan sahaja ada dalam riwayat Imam Muslim, namun ada juga pada riwayat-riwayat yang lain. Contohnya, hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, oleh Imam Tirmizi dalam jami'nya, oleh Ibnu Majah, oleh At-Tabarani, dan daripada pelbagai lagi riwayat-riwayat yang lain. Lalu daripada dalam sahih Muslim, maka pada waktu itu sabda Nabi SAW, afdalus salah tulul kunut. Sabda Nabi, bahagian salat yang paling afdal, yang paling utama adalah lamanya berdiri, tulul kunut. Lalu kunut di sini ada banyak makna. Kunut juga memberi makna khusyuk, kunut juga memberi makna berdiri. Lalu macam kenapakah Imam Syafi'i terjemahkan kunut di sini sebagai berdiri? Kata para ulama, kerana pada waktu itu ada satu lagi riwayat yang lain, yang mana riwayat yang dibawakan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, oleh Imam Abu Daud dalam musnadnya, yang mana hadis ini tak dibawakan dengan lafaz kunut tetapi dibawakan dengan lafaz qiyam. Maka daripada riwayat Ahmad dan juga Abu Daud menjadi jelas maksud Nabi kunut pada hadis ini adalah qiyam, kerana disokong oleh riwayat Abu Daud dan juga riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Maka sabda Nabi SAW menjadi dalil dalam mazhab Syafi'i, solat yang panjang rakaatnya, panjang berdirinya, itu adalah lagi afdal. Okey. Seterusnya kata Imam Nawawi, ini kerana zikir yang dibaca ketika berdiri adalah bacaan Al-Quran, manakala zikir yang dibaca ketika sujud adalah tasbih. Lalu Al-Quran itu lebih baik daripada tasbih, maka memanjangkan bacaan Al-Quran dalam berdiri adalah lebih afdal daripada memanjangkan bacaan tasbih ketika mana sujud. Okey. Lalu kenapa pula ada yang mengatakan sujud lagi afdal, sama ada panjangkan sujud ataupun memperbanyakkan sujud? Sebahagian ulama pula mengatakan sujud adalah lebih afdal daripada berdiri. Ini adalah kerana sabda baginda Nabi SAW dalam hadis yang berikut. Hadis ni kita dah pernah baca, hadis yang ke-152. Hadis yang ke-152, hadis riwayat Muslim daripada Abu Hurairah, sabda Nabi SAW. Lalu hadis ni dengan hadis 152 adalah hadis yang sama. Sabda Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa'akthirud du'a. Sabda baginda Nabi SAW, keadaan yang seseorang itu paling hampir dengan Tuhannya adalah ketika mana dia bersujud. Lalu itu menunjukkan itu adalah bahagian yang paling afdal, kerana paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada sudut itu perbuatan yang Allah suka. Maka sebab itu sebahagian ulama yang lain mengatakan bahawa afdalnya pada waktu itu adalah afdalnya adalah untuk memperbanyakkan sujud ataupun melamakan sujud. Sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Abu Isa, lalu ini dua pandangan. Pandangan pertama adalah pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, memanjangkan rakaat lagi afdal daripada memanjangkan sujud ataupun memperbanyakkan sujud, iaitu rakaat. Panjang rakaat, panjang berdiri adalah afdal. Pandangan yang kedua, sujud lagi afdal daripada qiyam, daripada berdiri. Imam Abu Isa ataupun dikenali sebagai Imam At-Tirmizi mengatakan dalam kitabnya, para ulama berbeza pendapat mengenai perkara ini. Sebahagian daripada mereka mengatakan bahawa lama berdiri dalam solat adalah lagi afdal daripada lama rukuk dan sujud. Sebahagian yang lain mengatakan
lama dalam rukuk dan sujud adalah lebih baik daripada lama berdiri. Lalu Imam Tirmizi sekadar pada waktu itu meringkaskan akan perbezaan pendapat ulama. Namun ada juga pendapat-pendapat yang lain. Apakah pendapat-pendapat yang lain? Sebagai contoh, Imam Ahmad bin Hanbal dia memilih untuk pada waktu itu tawakuf, tak berkata apa-apa. Kenapa? Sebab Imam Ahmad bin Hanbal kata dua hadis. Lalu pada waktu itu dia tak buat sebarang keputusan mana yang afdal. Kata Imam Nawawi, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan ada dua hadis yang disampaikan daripada Nabi SAW mengenai hal ini, iaitu hadis mengenai afdalnya untuk berdiri lama ketika mana salat, dan hadis mengatakan dekatnya seseorang hamba itu kepada Allah adalah ketika mana berada dalam keadaan sujud. Maka sebab itu apa kata Imam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa kata Imam Ahmad? Dalam hal ini beliau tidak memutuskan dengan apa-apa komentar. Beliau tawakuf. Yang mana satu afdal, maka pada waktu itu beliau tawakuf. Lalu ini adalah pandangan yang ketiga, pandangan tawakuf oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seterusnya, apakah pandangan lagi yang ada di sini? Ishaq punya pandangan, dia bezakan antara waktu malam ataupun siang. Waktu malam apa yang afdal dan waktu siang apa yang afdal. Ini adalah pandangan yang keempat. Kata Ishaq, pada waktu siang banyaknya rukuk dan sujud lebih afdal. Maksudnya banyakkan rakaat, itu lagi afdal. Manakala pada waktu malam berdiri dengan lebih lama adalah lebih afdal. Kecuali seseorang yang membaca satu juz penuh pada malam hari, maka banyak rukuk dan sujud lebih aku sukai, kerana dia telah membaca hizibnya, bahagiannya pada dan memperoleh keuntungan daripada rukuk dan sujud. Lalu pandangan Isa adalah kalau waktu siang banyak rakaat lagi afdal, kalau waktu malam panjangnya rakaat lagi afdal. Kecuali kalaulah seseorang itu dah baca satu juz yang merupakan bacaan harian untuk khatam dalam masa sebulan, maka pada waktu itu banyak rukuk lebih afdal. Imam Tirmizi mengatakan, Ishaq berkata begitu kerana Nabi SAW berdiri lama ketika solat pada waktu malam, tetapi baginda tidak berdiri begitu lama ketika mana solat pada waktu siang. Sebab itu menjadi dalil untuk Ishaq rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan malam afdalnya berdiri lama, siang pada waktu itu adalah untuk memperbanyakkan rukuk. Lalu inilah kita nampak pandangan ulama dalam mazhab Syafi'i, pada waktu itu berdiri lama adalah afdal. Lalu kalaulah ada yang bertanya, yang mana afdal, nak memperbanyakkan rakaat ataupun pada waktu itu sikit rakaat tetapi berdiri lama, maka afdalnya pada waktu itu adalah sedikitnya rakaat namun pada waktu itu berdiri dengan lama. Itu adalah yang afdal. Seterusnya, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala membawakan kita untuk meneliti akan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, akan perbincangan tentang sujud tilawah. Bacaan-bacaan dalam sujud tilawah. Apakah bacaan-bacaan yang ada dalam sujud tilawah? Jom kita lihat. Maka di sini kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala tentang riwayat-riwayat yang menceritakan tentang bacaan yang ada dalam sujud tilawah. Lalu ada di sini satu doa, dua doa, tiga doa, yang mana selalunya kita baca adalah riwayat yang ke-154. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita baca lagi sedikit. Fasal, galakan untuk membaca ketika mana sujud tilawah, berdoa ketika mana sujud tilawah. Kata Imam Nawawi, muka surat 140, apabila melakukan sujud tilawah, sunat membaca zikir seperti yang kami telah jelaskan dalam bacaan sujud ketika salat. Itu yang poin pertama. Lalu semua zikir-zikir yang kita baca dalam sujud waktu salat boleh dibaca dalam sujud tilawah. Selain itu, ada juga zikir-zikir yang khusus untuk sujud tilawah. Antaranya adalah bacaan berikut. Sama-sama sahabat ikut. Allahumma ja'alha li indaka zukhra wa a'zim li biha ajra wa da'anni
biha wizra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min Dawud alaihi salam. Maka ini adalah riwayat yang mana menceritakan tentang doa khusus bagi sujud tilawah. Apakah terjemahannya? Terjemahannya kita baca esok. Kita sengaja mula sedikit supaya sahabat boleh tahu apa yang kita nak baca esok mengenai tentang sujud tilawah. Saya mohon maaf kerana tak dapat berkongsi banyak pada hari ini kerana lewat kita mula dan juga lewat kita mula kita bersama dalam pertemuan hamba ilahi ini. Lalu kalau kita pergi lagi panjang, nanti takut tak ada juadah untuk berbuka nanti untuk suami ataupun untuk anak-anak, untuk keluarga, masing-masing sibuk dengan pembacaan kita Al-Adhkar. Kita sambung nanti insya-Allah. Moga-moga dengan kita buat apa yang kita mampu buat, Allah anugerahkan kita istiqamah dalam pengajian dan juga pembacaan kita Al-Adhkar Imam Nawawi ini. Kepada sahabat-sahabat yang mana kali pertama join, maka ahlan-ahlan, dan kalaulah ada yang ingin untuk membuat pembelian kita Al-Adhkar, boleh tekan link yang ada di ruang komen. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi pada pertemuan jam 8 malam dalam perkongsian maghrib pembacaan kitab Al-Arba'un Al-Khairiyah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kali pertama join, jemput join Telegram channel Kuliah Umar Aziz jika belum. Jumpa lagi. Terima kasih semua.